Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM yang baru ni di dalam bab 2 Kebangkitan Nasionalisme di bawah tajuk kecilnya Maksud Nasionalisme. Sebelum cikgu mengajar, minta semua guru dan pelajar untuk subscribe agar cikgu boleh tambah lagi video-video tentang tajuk-tajuk yang lain. Okey, maksud nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Jadi nasionalisme ni adalah cinta. Cinta pada siapa? Bangsa dan negara. Jadi apa maksud nasionalisme? Nasionalisme adalah cinta. Nasionalisme boleh diartikan sebagai semangat kebangsaan yang berjuang menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Jadi apa maksud nasionalisme tadi? Cinta. Cinta pada siapa? Bangsa dan negara. Bila kita cinta akan menaikkan semangat untuk menentang penjajah. Yang ketiga, nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Cikgu ulang balik. Apa maksud nasionalisme tadi? Cinta. Cinta pada siapa? Bangsa dan negara. Bila kita cinta akan menaikkan semangat untuk menentang penjajah. Pasal apa kena menentang penjajah? Untuk membebaskan politik, ekonomi dan sosial. Okey, ada nasionalisme tidak sama antara negara dengan zaman kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Jadi untuk maksud nasionalisme, 3 perkara kena ingat. Nasionalisme tadi adalah bermaksud cinta. Cinta pada siapa? Bangsa dan negara. Yang pertama, cinta. Yang kedua, bila kita cinta, kita akan mempunyai semangat untuk menentang penjajah. Yang kedua, semangat menentang penjajah. Pasal apa kena menentang penjajah? Yang ketiga, untuk membebaskan politik, ekonomi dan sosial. Jadi ada 3 perkara, cikgu ulang lah. Yang pertama, apa maksud nasionalisme tadi? Cinta. Cinta pada siapa? Bangsa dan negara. Yang kedua, menentang penjajah. Dan yang ketiga, membebaskan politik, ekonomi dan sosial. Okey, kita lihat pendapat tokoh tentang nasionalisme. Ada 7 pendapat tokoh semuanya. Yang pertama, Hans Kohn. Yang kedua, Profesor William Aruf. Yang ketiga, Dato' Onn Jaafar. Yang keempat, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Yang kelima, Dr. R. Suntaralingam. Yang keenam, Profesor Dato' Zainal Abidin Abdul Wahid. Dan yang ketujuh, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kek Kim. Okey, kita lihat seorang perseorang dulu. Yang pertama, Hans Kohn. Hans Kohn menyatakan nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Hans Kohn ni dia punya pendapat lebih merujuk pada kesetiaan pada bangsa dan negara. Yang kedua, Profesor William Aruf mengatakan kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Jadi Profesor William Aruf ni menyatakan dia punya pendapat lebih merujuk kepada kesedaran kebangsaan di mana masyarakat sedar tentang sekularisme barat terhadap orang Melayu di mana mereka telah merampas hak dan kepentingan orang Melayu dalam sektor politik dan ekonomi. Jadi Profesor William Aruf lebih merujuk kepada kesedaran kebangsaan. Okey, yang ketiga, Dato' Onn Jaafar. Kita adalah menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa lain yang tegap dan bersatu. Jadi Dato' Onn Jaafar ni dia punya pendapat tentang nasionalisme lebih merujuk kepada semangat berdikari. Ya, iaitu semangat untuk berdikari dalam bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, yang seterusnya Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Beliau menyatakan perjuangan menentang penjajahan adalah ada persatuan dan perpaduan yang kuat iaitu National Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan adalah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adat sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Jadi Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni dia punya pendapat lebih kepada kesatuan kebangsaan. Bila kita bersatu akan mencapai kemerdekaan dengan lebih tetap, dengan lebih cepat. Ya, kemerdekaan kita ni akan kita perolehi dan kita akan dapat kekalkan bersama-sama, iaitu perpaduan. Jadi pendapat Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni lebih kepada kesatuan kebangsaan
di dalam tanah Melayu yang merujuk kepada semua kaum, iaitu semua bersatu. Okey, yang seterusnya Dr. R. Sintaralinggam. Nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Jadi Dr. Sintaralinggam ni lebih merujuk kepada hak rakyat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, terutama dalam bidang pentadbiran. Hak rakyat untuk mentadbir negara mereka sendiri. Yang keenam, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Nasionalisme Melayu bukanlah gejala baru tetapi penggabungan tanah Melayu oleh British. Tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Pendapat Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid ini lebih merujuk kepada kesetiaan kepada raja. Kesetiaan pada raja ni wujud sejak daripada zaman dulu lagi, daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi sampai ke hari ini. Sebab tu wujud istilah daulat dan juga derhaka. Okey, last sekali Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kekim. Beliau menyatakan dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Ko Kekim ni dia punya pendapat tentang nasionalisme lebih merujuk kepada keberanian kebangsaan, iaitu keberanian untuk memperjuangkan bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri, iaitu kedudukan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, terutama sekali politik. Jadi dia merujuk kepada keberanian orang Melayu berjuang. Okey, cuba para pelajar untuk sesuaikan 7 orang tokoh tadi dengan mereka punya nilai-nilai penting dalam setiap pendapat mereka tu. Okey, cuba buat. Okey, dan ini jawapannya. Kalau betul, tahniah cikgu ucapkan. Yang tidak betul, tak apa, kita belajar lagi, jangan bimbang. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita akan sambung kelas sejarah seterusnya. Minta subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh tambah lagi video yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.